Okey, pada pagi ini kita akan melihat bagaimana cara-cara untuk menjawab soalan menggunakan ayat yang betul. Jadi teruskan bersama dengan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang ke platform yang baru, tuan-tuan dan puan-puan, ke Google Classroom. Pada hari ini kita akan melihat topik yang seterusnya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, iaitu kamu akan cuba menjawab soalan menggunakan ayat yang betul. Okey, jadi sebelum tu cikgu ucapkan tahniah kepada murid-murid kerana telah berjaya menyertai Google Classroom untuk subjek Bahasa Melayu. Jadi seperti biasa, selepas tamat saja sesi pembelajaran ini, jadi murid-murid yang dah menonton dan dah menyelesaikan tugasan yang diberikan, saya akan berikan di dalam slide ini juga pada pagi ini. Kemudian kamu boleh hantar ataupun submit segala tugasan yang diminta melalui dengan cara mengambil gambar dan upload ke dalam file. Nanti saya akan ajarkan macam mana cara-cara untuk kita menghantar tugasan di dalam Google Classroom. Saya yakin ramai antara kamu yang dah sedia maklum dah tahu macam mana cara untuk menghantar tugasan, macam mana kita nak upload dan submit ataupun turn in tugasan di dalam Google Classroom. Senang saja. Nanti segala tugasan yang telah dihantar tu akan disimpan di dalam ni. Saya akan saya akan semak dan berikan grade markah bagi setiap hasil kerja yang telah kamu buat itu. Okey. Pada pagi ini, objektif pembelajaran yang akan kita cuba kecapi adalah di akhir pembelajaran ini murid dapat membina dan menulis dua jawapan pemahaman dengan betul. Dua ni sekurang-kurangnya dua lah, dapat menjawab sekurang-kurangnya dua jawapan pemahaman dengan betul. Sebenarnya kita akan buat lebih lagi ya. Kita akan buat banyak soalan pada hari ini. Kamu akan cuba jawab. Okey, hari ini agak banyak sikit lah sebab kita akan menggunakan buku aktiviti ya, dan kita akan menggunakan buku teks. Okey. Okey, sebelum tu jom kita baca bersama-sama buku teks muka surat 46. Okey, tajuk ialah basuh sebelum makan. Okay, saya harap murid-murid sudah bersedia. Saya akan baca dan kamu akan ikut baca bersama dengan saya. Okey. Perbualan di antara Hana dengan ibu ya. Bolehkah saya makan buah jambu ini? Tanya Hana kepada ibunya. Boleh. Tetapi basuhlah tangan kamu sebelum makan. Jangan lupa basuh buah jambu itu untuk menghilangkan kotoran, pesan ibunya. Baiklah ibu, jawab Hana sambil membawa buah jambu itu ke sinki. Okey. Sekali lagi, kita akan baca bersama-sama. Kamu baca sama-sama dengan saya. Tajuk, basuh sebelum makan. Bolehkah saya makan buah jambu ini? Tanya Hana kepada ibunya. Boleh, tetapi basuhlah tangan kamu sebelum makan. Jangan lupa basuh buah jambu itu untuk menghilangkan kotoran, pesan ibunya. Baiklah ibu, jawab Hana sambil membawa buah jambu itu ke sinki. Okey. Okey, jadi murid-murid faham ke apa yang sedang berlaku? Apakah situasi yang sedang berlaku di sini? Ya. Okey, apa yang sedang berlaku adalah perbualan antara Hana dan ibunya. Semasa Hana nak makan buah jambu. Dia nak makan buah jambu. Okey. Mereka berbual ni di hadapan sinki ya. Sinki. Kemudian Hana bertanya kepada ibu dia, boleh tak kalau dia nak makan buah jambu tu? Ibu dia cakap boleh, tapi kena basuh dahulu dan basuh tangan dan basuh buah tu dulu. Okey, pesan ibu dia. Kemudian Hana pun jawab, okey, baiklah. Jadi itu saja dia punya dialog perbualan antara Hana dan ibunya. Okey, sekarang apabila ada petikan, okey, dia bagi kamu petikan dekat atas tadi, petikan dialog petikan, kemudian
dekat bawah ni dia nak uji kamu sama ada kamu faham tak apa yang kamu baca tu. Jadi dia kemukakan beberapa soalan. Hari ni nak menguji kamu punya kefahaman lah. Nak menguji kefahaman kamu. Kita belajar macam mana nak menjawab soalan dengan ayat yang betul. Okey, cuba tengok soalan yang pertama dan soalan yang kedua ni telah diberikan dengan jawapan yang berwarna merah ni. Okey, soalan pertama, siapakah yang hendak makan buah jambu? Siapa yang nak makan buah jambu? Dalam petikan tadi, siapa yang cakap yang dia tanya, bolehkah saya makan buah jambu? Jawapan dia adalah Hana lah. Jadi macam mana kita nak jawab? Kamu jangan jawab sepatah sahaja. Apabila ditanya, siapakah yang hendak makan buah jambu? Kalau kamu jawab Hana, jawapan kamu itu memanglah betul. Tapi jawapan kamu tu tidak diterima. Salah. Sebab kamu kena dalam bahasa Melayu, kamu kena jawab dengan penuh. Contoh yang telah diberi, Hana yang hendak makan buah jambu. Ataupun Hana yang hendak makan buah jambu itu. Yang tu cikgu boleh terima, betul. Okey, jangan jawab sepatah. Biasanya macam itulah. Kalau orang tanya kamu, apakah makanan kegemaran kamu? Lepas tu kamu terus jawab nasi lemak. Biasanya kita dalam perbualan harian, macam itulah kita menjawab. Tapi sebenarnya dalam bahasa Melayu, sekiranya kamu nak dapat markah yang penuh, dapat markah yang tinggi, kamu jangan jawab sepatah. Kamu jangan jawab satu saja. Kamu mesti bermula dengan ayat yang betul. Saya makanan kegemaran saya ialah nasi lemak. Itu ayat yang betul apabila hendak menjawab persoalan yang diajukan oleh orang. Okey, tengok yang kedua. Yang kedua ialah okey, kita baca soalan dia. Apakah yang perlu dilakukan oleh Hana sebelum makan? Apakah yang perlu dilakukan oleh Hana sebelum makan? Okay, jawapan dia, Hana perlu membasuh tangannya sebelum makan. Okey, dua jawapan. Semua jawapan ni ada dekat dalam ni. Ada dekat dalam petikan yang telah kita baca sebentar tadi. Kamu boleh rujuk balik, tengok je balik dekat petikan yang atas tu. Okey. Okey, nombor 3. Mengapakah buah jambu itu perlu dibasuh? Yang ini kamu murid-murid diminta untuk menjawab sendiri. Saya berikan jawapan, saya tak tulis. Saya sebut saja. Nanti kamu boleh tulis dalam buku kefahaman. Okey. Mengapakah buah jambu itu perlu dibasuh? Kamu rasa kenapa? Jom kita cari balik. Mengapakah buah jambu itu perlu dibasuh? Cuba cari jawapan dia balik. Mana jawapan dia? Okay, jawapan dia ada dekat sini. Okay. Jangan lupa basuh buah jambu itu untuk menghilangkan kotoran. Okay. Jadi macam mana kita nak jawab? Jawapan dia adalah untuk menghilangkan kotoran. Macam mana kita nak jawab? Okay. Ayat dia, tengok balik kepada soalan tu. Mengapakah buah jambu itu perlu dibasuh? Ambil balik dekat ni, bermula dengan perkataan buah ni. Buah jambu itu perlu dibasuh untuk menghilangkan kotoran. Sambung yang kita baca di dalam petikan itu tadi. Saya ulang sekali lagi. Nombor 3 ni, apakah jawapan dia? Bermula dengan perkataan buah ni. Buah jambu itu perlu dibasuh untuk apa? Yang tadi balik kita tengok. Untuk menghilangkan kotoran. Murid-murid boleh juga kalau nak buat ayat, buah jambu itu perlu dibasuh untuk menghilangkan kotoran pada kulit buah pun boleh diterima. Jangan kamu jawab, orang tanya kamu, mengapakah buah jambu itu perlu dibasuh untuk hilang kotoran? Yang tu memang betul, tapi tak diterima. Kamu mesti bermula dengan ayat, buah jambu itu perlu dibasuh untuk menghilangkan kotoran. Okey, murid-murid? Okey, saya harap sampai nombor 3 ni semua faham. Jom kita terus pergi kepada nombor 4. Soalannya, nyatakan akibatnya jika buah jambu tidak dibasuh sebelum makan. Dia tanya kamu, apa yang akan jadi kalau kamu makan buah jambu yang tidak dibasuh? Apa yang berlaku kalau kamu makan ataupun kamu tak basuh buah jambu tu, lepas tu kamu makan, jadi apa? Itu soalan dia. Okey, kamu kena jawab macam mananya? Macam mana nak jawab? Bermula dengan jika buah jambu tidak dibasuh sebelum makan,
Jika buah jambu tidak dibasuh sebelum makan, kamu kena jawab. Soalan nombor 4 ini adalah soalan kita sebut dia sebagai kemahiran berfikir aras tinggi lah saya rasa. Kamu perlu menjawab dengan berfikir dengan lebih mendalam. Dia bukanlah kemahiran aras tinggi sebenarnya, tapi dia adalah soalan jawapan dia tidak ada di dalam petikan. Kalau kamu tengok dalam petikan tadi tak ada, tapi dia suruh kamu fikir. Mestilah kamu boleh fikir kan. Kalau buah jambu tu tak dibasuh, kenapa mak dia suruh basuh jambu tu, buah tu, untuk hilangkan kotoran? Okey. Kalau tak basuh, dia tanya macam tu. Kalau tak dibasuh, apa yang akan jadi? Jadi kamu nak jawab, mestilah menggunakan ayat yang betul. Bermula dengan perkataan jika ni. Jika buah jambu tidak dibasuh sebelum makan, Hana, ni contoh jawapan daripada saya. Hana mungkin akan kesakitan perut ataupun Hana mungkin akan mengalami cirit-birit. Sebab kotoran yang masuk dalam perut dia tu akan menyebabkan kuman tu dia masuk dalam perut kan. Jadi perut dia akan sakit. Itu contoh jawapan daripada saya. Kamu boleh buat jawapan kamu sendiri, tapi pastikan jawab dengan jawapan yang betul, menghasilkan jawapan menggunakan ayat yang betul. Okey, jadi tugasan ada dua. Yang pertama, saya sebut siap-siap. Yang pertama yang ini. Yang ini. Semua ni. Kamu kena tulislah hari ni tarikh. Hari ni hari Isnin. Lepas tu tarikh berapa hari bulan? 21 hari bulan 6 2021. Tajuk dia tu basuh sebelum makan. Tulis soalan ni nombor 1. Lepas tu selang di bawah jawapan dia. Nombor 2 selang jawapan, nombor 3 tulis jawapan, nombor 4 tulis jawapan. Itu tugasan yang pertama. Okey. Untuk tugasan yang kedua, tugasan pertama saya dah sebut dah. Salin semula soalan dan lengkapkan jawapan bagi petikan basuh sebelum makan di muka surat 46, tulis di dalam buku pemahaman. Yang saya bagi tahu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu diminta untuk buka buku aktiviti muka surat 52 dan 53. Kemudian kamu akan lengkapkan latihan pada muka surat tersebut. Kamu kena baca dulu tu. Banyak juga tu. Kamu kena baca dulu muka surat 52. Okey. Lepas tu, lepas baca dah faham kan, cuba jawab dekat muka surat 53. Soalan-soalan dia ada di muka surat 53. Kamu cuba baca. Lepas tu, kamu akan cari jawapan pada petikan tersebut. Boleh Okey. Saya harap kamu dapat orang kata belajar dengan lebih berdikari lah. Kamu cuba jawab soalan, cuba baca dan faham dan jawab sendiri. Saya nak tengok macam mana. Okey. Lepas tu kamu boleh hantar di dalam Google Classroom. Tak perlu lagi hantar di dalam Telegram, tapi kamu hanya perlu turn in ataupun kamu akan ambil gambar, lepas tu gambar tu letak di dalam file di dalam Google Classroom, kemudian kamu turn in. Bila kamu dah turn in, maksudnya kamu dah hantar. Okay, jadi masa akan diberikan untuk kamu menghantar penghantaran tugasan. Jadi sebelum masa tu tamat, murid-murid diminta untuk menghantarlah tugasan. Kalau tidak nanti kamu hantar pun boleh hantar, tapi dia jadi macam penghantaran lewat. Dia macam tu. Jadi saya faham sebab ada antara kamu ni yang ibu bapa dia bekerja. Jadi dia tak ada telefon, dia tak ada gadget untuk dia belajar. Jadi saya akan beri masa, insyaAllah biasanya saya akan beri masa sehari atau 2 hari lah untuk kamu siapkan. Okey, jadi itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kita akan berjumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Okey, seperkara lagi nak juga cikgu ingatkan, ni pengumuman lah, cikgu akan masukkan dalam pengumuman juga, iaitu seminggu untuk mata pelajaran Bahasa Melayu kita akan berjumpa sebanyak 2 kali. Jadi sekali perjumpaan kita akan buat secara luar talian macam ni. Tapi masih kita dah menggunakan delima, akaun delima. Okey, untuk sekali perjumpaan secara macam ni, luar talian, dan sekali lagi kita akan berjumpa secara online lah. Maksudnya cikgu akan buat Google Meet. Google Meet insya-Allah kita akan buat pada setiap hari Jumaat. Okey, untuk kelas 2 cemerlang, Google Meet kita akan buat pada hari Jumaat. Kelas mula pukul 8 kan, insyaAllah saya akan buat Google Meet pada pukul 8.30. Bagi masa untuk kamu sedikit lah. Cikgu akan buat Google Meet, dan biasanya Google Meet tak lama lah. Cikgu akan buat paling lama pun setengah jam saja. Sekejap saja. Okey, jadi itu saja. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih lah sekali lagi atas perhatian yang kamu berikan. Terima kasih kepada ibu dan ayah kamu. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.